Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sepetang ini saya ingin berkongsi apa yang dikatakan tentang satu teknik persampelan yang wajib anda ketahui. Dan dia selalunya melibatkan semua genre jenis kajian kuantitatif. Okey, yang tidak nak anda terpaksa memahami dan mengetahuinya. Okey ya. Saya telah membicarakan tentang multi-stage sampling technique. Tolong rujuk video saya dalam channel saya multi-stage. Okey. Kali ini saya nak berceritakan secara khusus pula apa yang dikatakan sebagai stratified sampling technique. Okey, bila bercakap tentang sampel, kenapa kita perlu ambil sampel? Pertama, kerana populasi kita besar. Okey, jadi bila populasi kita besar, sama ada dia homogen, sama ciri dia. Yang kedua dia heterogen, yang tak sama cirinya. Jadi kalau sampel kita homogen, tak timbul masalah. Dan dalam kebanyakan hal, sampel kita tidak akan homogen. Ada yang heterogen juga. Jadi kita kena faham supaya sampling kita bila anda interview HLP nanti, kena pastikan anda faham konsep ini. Kalau ditanya anda tak boleh jawab, bermakna anda tidak faham satu step yang paling penting untuk mendapatkan data. Okey, bila bercakap tentang sampel ya, kenapa kita ambil sampel? Sebab kita nak membuat generalisasi, inferen kepada populasi. Kalau kita dapat satu dapatan, maka dapatan tu kita boleh katakan ia mewakili dapatan populasi. Jadi ada dua ciri sebelum kita boleh buat statement tersebut. Okey, minta maaf saya tulis kat sini ya. Okey, bila sebut tentang populasi satu, tebal pula Okey, satu perkara pertama yang kita kena tahu adalah dia mestilah random. Okey, bila kita ambil sampel, sampel itu mestilah random. Apakah maksud sampel yang random? Sampel yang random bermaksud setiap ahli dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dia mesti melalui proses, sama ada terima ataupun tidak, itu tak penting. Yang penting dia juga ataupun dia mesti terlibat dengan proses yang sama. Tinggal lagi dia terpilih atau tidak, itu soal yang kedua. Tapi kalau dia ada keadaan dan tidak ada peluang langsung, maka itu bukan sampling, random sampling ya. Jadi apa maksud random? Setiap ahli dalam kumpulan tersebut ada peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua adalah representative. Okey, mestilah sampel yang kita ambil itu mewakili populasi. Dia mesti represent. Jadi represent ni lebih penting, sangat penting dan wajib dilakukan sekiranya sampel itu heterogen. Kumpulan lelaki dengan perempuan tak sama banyak. Okey, kalau kita melihat kepada contohnya latar belakang pendidikan, mereka yang universiti kurang, yang banyaknya pergi sekolah menengah, sedikit sekolah rendah, dan maybe in between tu college whatever. Jadi kita tak sama, maka kita perlu buat representative. Okey ya. Jadi bila sampel tu kita ambil secara random, contohnya kita ambil secara sistematik. Kita senaraikan semua nama itu, kita ambil nama yang ganjil saja. Ataupun kita ambil nombor 1, nombor 5, nombor 9, kita ambil 4, 4, 4, whatever is it. Tapi itu random, di mana semua orang tu ada peluang nak dipilih tapi nombornya tak naik, macam mana kan? Jadi itu pertama random. Ataupun paling mudah kita masuk dalam tabung, kita pusing-pusing, kita ambil nombor, kita ambil nombor, kita ambil nombor. Semua orang dalam tabung itu berpeluang untuk dipilih, sama ada dia terpilih ataupun tidak, itu soalan kedua. Pertama random, yang kedua mesti represent. Jadi persoalan di sini random ni tak ada masalah. Kalau kita ada senarai nama dia, kita boleh lakukan secara random. Even kita ada random number generation ataupun random number generator dalam internet, yang kita boleh letakkan nombor 1 sampai 100. Kalau kita ada 100, 1 sampai 1000 kalau ada 1000, even 1 sampai 5000 boleh kita letakkan. Dan kita nak katakan 300 nombor secara random, komputer akan bagi nombor secara random kepada kita ya. Tetapi what about representative? Kalau anda ada, katakan ada lelaki
Okey, dalam populasi itu lelaki ada 5K. Okey, perempuan pula ada katakan 10K. Tak sama banyak kan? Tapi bila anda ambil sampel, kata anda ambil sampel 500. Tiba-tiba dalam sampel tu ada 300 lelaki. Okey, ni lelaki ni perempuan, dan ada 200 perempuan. Maka sampel anda ni tidak represent populasi. Habis maka kajian anda akan dipersoalkan. Jadi macam mana kita nak pastikan representatif itu berlaku Okey, so cara yang paling mudah adalah kita mengetahui. Okey, sebab itulah kita bila buat kajian ke peringkat sekolah, ke peringkat murid ataupun guru, yang kita boleh tahu sampling frame dia, kita boleh tahu sekolah mana, kita boleh tahu bilangannya, itu yang terbaik. Okey. Contohnya kita ada 4 tingkatan. Kita buat katakan case study. Case study tu kita nak tahu, kita nak adakan questionnaire kepada katakan murid tingkatan 1, murid tingkatan 2, murid tingkatan 3, murid tingkatan 4. Katalah satu ada 150 orang. Okey, murid tingkatan 2 ada 200 orang. Murid tingkatan 3 katalah ada 250 orang, murid tingkatan 4 katalah 200 orang. Jadi kesemua ni kita ada 800 tu ke? Okey. Okey, semuanya 800. Jadi setelah kita mengira menggunakan Cochrane, kita gunakan Craigie M. Morgan, kita gunakan formula Cohen, whatever kita gunakan, katalah kita mendapat bilangan yang perlu kita jadikan sampel, katalah sebanyak 250 orang. Jadi setiap satu tingkatan ini mesti mewakili sampel yang kita ambil. Maka untuk yang pertama, cara kira dia 150 bagi 800, kita darab dengan 250. So on and so on, samalah cerita dia. Kalau anda dah kira, saya boleh ringkaskan. Kalau anda dah kira cara yang sama, anda akan dapat ni 47 orang. Kita bundarkan, lepas tu ni 63 orang. Ini 78 orang, ini 263 orang. Kita akan dapat 251, terlebih tak apa So kita akan dapat 251. Bermakna tingkatan 1 kita pilih secara random, pastikan kita dapat 47. Lebihlah kita ambil 50 kan. Macam itulah. Yang ini nilai minima saja 250. Tingkatan 2 ada 200 orang, kita ambil secara random, ambil nombor genap ke nombor ganjil ke whatever is it, kita ambil 63 orang. Tingkatan 3 78 orang, tingkatan 4 63 orang, maka 251 orang. Stratified sampling teknik ini sesuai sekiranya kita mempunyai senarai populasi, seumpamanya sekolah, jabatan kerajaan, apa-apa organisasi lah yang kita dah dapat senarai namanya. Tapi kalau kita buat secara umum pada public, itu tidak sesuai lah. Selalunya kajian kita akan buat kepada satu organisasi. Sebab itu penting kita ada sampling frame. Ingat apa yang kita perlu ada dua perkara, dia mesti random dan mesti representatif. Terutamanya kita kena lakukan stratified sampling technique. So kalau anda lakukan, maka barulah anda boleh menyatakan anda boleh membuat generalisasi daripada dapatan kajian yang anda lakukan. Untuk adik-adik semua di sana, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. I love you. Bye-bye.